Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil amin. Nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Tajuk kita pada hari ini, akhlak dan adab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Qala musannif rahimahullah wa nafa'allahu bi'ulumihi fid dharain amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan apa yang ada. Apa yang ada di hadapannya, dan makanan itu adalah dari makanan yang halal. Maka Nabi SAW akan menikmatinya, dan baginda bukanlah seorang yang cerewet dalam masalah makannya. Makanan yang paling beliau sukai adalah makanan yang banyak tersentuh tangan, iaitu makanan yang dinikmati secara berjamaah ataupun secara ramai. Makanan apabila duduk, beliau makan seraya menghimpun kedua lututnya dan kedua kakinya, seperti duduknya orang yang sedang solat. Hanya saja duduk lutut di atas lutut dan kaki di atas kaki. Iaitu Nabi SAW ketika makan, dia tidak makan dalam keadaan duduk bersila ataupun sambil bersengging, bersandar dan sebagainya. Dan sebaliknya baginda duduk dalam keadaan sebagaimana duduk dalam solat. Kalau tuan-tuan dan puan ada memiliki buku Kenali Rasul kita yang anda hasilkan, ada syarah pada Syamil Muhammadiyah, dalam muka surat 301 tu, di bawah tajuk Maja'a fi sifati akli Rasulillah SAW, cara makan Rasulullah SAW, ada ditunjukkan gambar tu. Contohnya gambar itulah, tapi di sini mungkin gambar cara makan Nabi SAW. Muka surat 301 dan itu bab yang ke-24. Adapun dalam sebelumnya itu ada bab berkenaan dengan cara duduk Rasulullah SAW, bab 20. Maka itu ditunjukkan lebih lebih jelas lagi lah cara duduk Nabi SAW. Okay. Itu sama ada dengan cara duduk al-iqa', satunya dinamakan duduk al-iqa', dan satu lagi cara duduk di mana Nabi SAW mengangkat lutut beliau dan lutut sebelah kanan diangkat, dan ada pun lutut sebelah kiri itu berada di atas tanah, dan baginda SAW duduk di atas tapak kaki yang sebelah kanan. Jadi lutut sebelah kiri diangkat, dan lutut sebelah kanan pula menempel pada tanah, dan baginda SAW duduk di atas tapak kaki yang kanan. Ataupun kedua-dua tumit dipacakkan, dan punggung baginda SAW diletakkan di atas tumit baginda, dan kedua-dua lutut berada di atas tanah. Itu disebut dengan duduk al-iqa'. Itulah cara duduk Nabi SAW ketika baginda SAW menikmati makan, ataupun ketika baginda makan. Baginda tidak duduk bersila ataupun duduk dalam keadaan bersenggeng. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ana la akulu muttaki'an, aku tidak makan dalam keadaan muttaki'. Ittika' sebagian mentafsirkan mutarabbi'an, iaitu duduk bersila, dan ada yang mentafsirkan muttaki'an. Ittika' itu ialah cara duduk bersenggeng.
dengan kita duduk sambil berehat, bersandar di sebelah sisi kita. Ya, sebagai seumpama selalu kita duduk di atas sofa sebagai contohnya sambil menikmati televisyen, ada bantal, kita duduk memerat di sebelah sisi tubuh kita untuk berehat. Nabi tidak duduk begitu. Sebaliknya Nabi ketika makan, baginda SAW akan duduk seumpama seorang yang ingin segera bangkit, ingin segera bangun. Kerana bagi Nabi SAW, makan ini tidak perlu berlama-lama. Ya, sebagaimana orang selalu sebutlah, kita ini makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Beliau SAW bersabda, innama ana abdun akulu kama ya'kul abdu wa ajlisu kama yajlisul abdu. Aku hanyalah seorang hamba, aku makan sebagaimana seorang hamba makan, dan aku duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Dia duduk baginda itu bukan berpenampilan seperti duduknya seorang tuan atau seorang raja, tapi baginda duduk sebagaimana seorang hamba duduk. Rasulullah SAW tidak makan makanan yang panas atau pedas. Ini sebaiknya dia tafsirkan panas sajalah, pedas itu tidak. Al-har dalam bahasa Arabnya al-har. Wa kana la ya'kul har. Al-hara maknanya panas. Wallahu a'lam. Adakah boleh juga memberi makna pedas? Tapi biasanya panas. Kalau melihat pada hadis selepas ini pun, maka kita boleh faham sebagai panas. Beliau, yakni Nabi SAW bersabda, innahu ghairu dhi barakatin wa inna Allah lam yut'imna naran fa'abriduhu. Sesungguhnya ia yakni makanan yang panas, tidak mempunyai keberkahan. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi makan kita api, maka hendaklah kalian mendinginkannya. Fa'abriduhu, maka makanan atau minuman yang panas itu hendaklah didinginkan terlebih dahulu baru dimakan. Rasulullah SAW memakan apa yang ada di dekatnya dan memakan dengan 3 jarinya. Memakan dengan tiga jari. Tapi kita hari ini kena tengok pada kesesuaian lah. Kesesuaian makanan depan kita. Kerana Nabi SAW makan kurma, makan roti, jadi bolehlah dia dengan 3 jari. Tapi kalau kita makan nasi, laksa dan sebagainya, itu perlu berbeza lah. Bukan kerana kita menolak hadis Nabi, tapi situasi itu tidak sama. Jenis makan tidak sama. Beliau biasa makan roti terbuat dari gandum yang tidak ditapis, mana gandum kasar. Beliau pernah juga memakan buah sejenis mentimun dengan kurma yang dimakan dengan menggunakan kedua tangannya. Jadi Nabi SAW pengamal Tibun Nabawi maka menyatakan bahawa Nabi makan 2 sekaligus dalam satu hadis, sabit dalam satu hadis. Jadi Nabi sentiasa melihat ataupun difahami daripada cara makan Nabi SAW ini, Nabi mengambil berat juga keseimbangan makan. Kerana timun ini dari kategori yang sejuk dan kurma pula dari kategori makan yang sifatnya panas. Nabi tidak mengambil kedua-dua makan yang panas, yang mana sifat, dia panggil sifat makanan itu bukan panas dengan makna api tadi, makna sifat makanan itu panas. Ada yang sejuk, ada yang panas. Bila kita makan, maka kalau kita selalu makan makanan yang panas, maka
menyebabkan kepanasan badan itu dominan. Dan padahal tubuh kita ni perlu pada keseimbangan. Jadi orang yang sifat tubuhnya panas, dia perlu mengambil makanan yang sejuk. Makanan yang sifatnya sejuk. Kalau tengok dalam Timun Nawawi seperti timun, seperti mikai dan sebagainya. Dan orang yang tubuhnya sejuk, sifatnya sejuk, selalu datang asma dan sebagainya, maka dia perlu selalu mengambil makanan yang sifatnya panas seperti kurma, mengambil herba contoh macam kustus hindi dan sebagainya. Itu makanan-makanan yang sifatnya adalah panas. Dan Nabi sendiri pun sebut dalam satu hadis, al-humma, demam, khususnya demam panas lah dimaksudkan sini adalah daripada bahang api neraka, fa'abridu bil ma', maka redakanlah dia dengan air. Jadi Nabi mengajar konsep keseimbangan. Beliau juga memakan buah sejenis mentimun dengan kurma yang dimakan dengan menggunakan kedua tangan. Menu makanan yang paling sering adalah air dan kurma. Itu yang paling sering Nabi makan, air dan kurma. Beliau biasa menggabungkan susu dengan kurma dan menyebut keduanya dengan dua makanan yang baik, yang bagus. Makanan yang paling beliau suka adalah daging. Beliau juga makan roti berkuah yang disebut dengan atharid, dengan daging dan juga labu air. Beliau suka kepada labu air. Wallahu a'lam. Pengarang penterjemah kitab kita ini, dia terjemah Al-Qar dengan labu air. Tapi biasanya diterjemah labu sajalah. Buah labu, Nabi suka makan buah labu. Kalau tengok dalam kamus, Al-Qar nau'un minal yaqtin, sejenis daripada labu. Bila makan daging, Rasulullah SAW tidak menundukkan kepalanya kepada daging itu. Dan tidak pula mengangkat daging itu sedemikian rupa. Ini terjemahan ini perlu dibetulkan. Dan terjemahan ini perlu dibetulkan. Kalau tengok pada teks dalam bahasa Arabnya, wa kana idza akala al-lahma lam yutati ra'sahu ilaihi. Bila Nabi SAW makan daging, Nabi tidak menundukkan kepalanya kepada daging. Wa yarfa'u ila fihi raf'an. Sebaliknya Nabi mengangkat daging itu ke mulutnya. Summa yantahishuhu intihashan. Kemudian Nabi menggigitnya. Nabi makan, mana dengan Nabi menggigit daging itu. Jadi yarfa'uhu ila fihi itu dia tidak terjemahkan. Nabi mengangkat daging itu ke mulutnya, rafa'an, summa yantahishuhu intihashan. Kemudian Nabi menggigitnya. Beliau juga biasa makan roti dan samin. Samin ni adalah lemak, keju. Beliau menyukai makanan. Kalau dari daging kambing adalah bahagian lengan dan bahu. Kalau yang dimasak dalam periuk adalah labu air ataupun labu, dan dari kurma adalah jenis ajwah. Dari kurma Nabi suka ajwah. Jadi Nabi SAW ni dia tidak pantang. Macam ada setengah orang kata, kalau kita ini nak jadi ahli sufi, maka tak boleh makan benda yang berdarah, daging. Tidak. Kalau Nabi dia makan ayam. Kalau boleh tengok dalam kitab Syama'il, syarah Syama'il yang hasilkan tu pun dah dijelaskan dengan cukup rinci apa makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Dia makan ayam pun Nabi makan, kambing pun Nabi makan, daging lembu pun Nabi makan, susu pun Nabi minum, buah-buahan pun Nabi mengambilnya, gandum pun Nabi minum. Jadi sebenarnya makanan itu tidak ada yang mudarat. Yang mudarat itu adalah kita makan berlebihan. Ataupun kita tidak mengambil real food, dia panggil. Kita banyak makan makanan proses. Itu trend hidup orang inilah. Fast food dia panggil.
Itu tidak baik untuk kesihatan kita. Makan real food, makanan yang sejati lah, bukan yang proses, bukan yang kita harus mula. Rasulullah pernah mendoakan keberkatan untuk kurma ajwa. Hiya minal jannah wa shifa'u minas sum sihr. Ia adalah dari syurga dan penawar untuk racun dan sihir. Adalah hadis Bukhari itu Nabi mensyurkan kita untuk kita mengambil setiap hari pada waktu pagi 7 butir. Tapi kalau tak ada kurma ajwa, kurma biasa pun insya-Allah boleh. Mala yudraku julluh la yutraku julluh. Apa yang tak boleh kita buat semua, maka jangan tinggal semua. Tak dapat kurma ajwa, kurma saja pun insya-Allah. Rasulullah tidak makan bawang merah, bawang putih dan jenis makanan yang berbau tidak sedap. Beliau tidak pernah sama sekali mencela makanan. Nabi tak pernah, sedap ke tak sedap ke, Nabi tidak pernah mencela dan tidak pernah juga memuji berlebihan makanan. Jika berselera, beliau makan. Tapi jika tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Tambah sebarang komen. Ya. Jika meninggalkannya, manakala Nabi tidak minat bermakan itu dan baginda bangun tidak menjamah, beliau tidak membuat orang lain membencinya. Seumpama Khalid bin Al-Walid adalah hadis diceritakan, dihidangkan kepada Nabi SAW dan pada ketika itu Nabi bersama juga dengan sahabat-sahabat dihidangkan masakan daging dhab. Dhab ni adalah sejenis binatang. Kalau rupanya itu macam biawak, tapi tak samalah sebab dhab ni adalah halal. Nabi tidak menjamahnya. Lalu Khalid bertanya, apakah haram ya Rasulullah? Tidak, Nabi kata, tapi makan ni bukan makanan yang biasa dinikmati oleh kaumku. Mana aku tak biasa makan. Lalu bila sahabat-sahabat tahu bahasanya itu halal, cuma Nabi tidak mengatakan tidak berselera saja, maka mereka makan depan Nabi tanpa Nabi melarangnya, maka itu disebut sebagai sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah. Beliau tidak menyukai biawak. Ini terjemahan dhab. Sebaiknya tak diterjemah biawak lah. Diterjemah dhab saja. Dan paru. Daging ataupun bahagian paru. At-tihal. Beliau tidak menyukainya. Tetapi beliau tidak mengharamkannya. Rasulullah SAW membersihkan tempat makan dengan jemarinya. Saya berkata. Ini pun perlu ditambah baik terjemahan. Rasulullah membersihkan tempat makan dengan jemarinya. Dalam teks asalnya ialah wakana yul'iqu asabi'ahu wakana yul'iqu bi asabi'ihi as-safha. Nabi SAW kita sebut apa, mengoles menyapu, menyapu tempat makan ni, terjemahan kepada as-safah, talam. Dia mengoles ataupun nyapu, kita kata talam, dengan tangannya. Nabi tidak mau membiar saki-baki makan itu berada di atas, berada di dalam talam, melainkan dia menyucikannya, dia mengolesnya. Menjilat dia. Diterjemah di sini dalam Kamus Marbawi, la'iqal asal, menjilat. Tapi kalau talam di sini Nabi menjilat dengan tangan, mana Nabi mengoles, menyapu dengan tangan.
saki baki makan di talam itu. Kemudian Nabi dalam maksud di sini adalah Nabi tidak membiarkan sebarang saki baki makanan masih dalam talam. Karena sebab apa? Sebab Nabi bersabda SAW, akhiru ta'ami aksaru barakatan. Makanan yang paling akhir itulah yang paling banyak mengandungi berkah. Ya. Lalu kita membiarkan talam ataupun kita membiarkan talam pinggan kita itu ada saki baki makanan. Itu tidak baiklah, tidak bagus. Rasulullah membersihkan makanan dari jemarinya. Ini pun sekali lagi perlu ditambah baik terjemahan ini. Wa kana yul'aqu asabi'ahu. Nabi menjilat makanan pada jari jemarinya dan beliau tidak mengelak tangannya dengan sapu tangan sebelum menjilati jemarinya satu persatu sambil bersabda, sesungguhnya tidak diketahui pada makanan yang mana terletak keberkatan itu. Apakah yang telah masuk dalam perut kita pun yang masih berbaki pada dari jemari kita. Rasulullah SAW minum dalam 3 tegukan dengan 3 kali bacaan doa dan 3 kali tahmid. Begitulah ditulis di sini ya. Jadi Nabi tidak minum dengan tegukan sekaligus. Sebaliknya Nabi menjadikan minum itu dengan 3 tegukan. Dia selangi dengan doa dan juga dengan tahmid. Beliau memberikan kelebihan makanan minumannya kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Jadi bila diberi susu sebagai contohnya, Nabi minum sikit. Kemudian Nabi akan beri kepada sahabat-sahabat dimulai dengan yang berada di sebelah kanan. Karena kelebihan minum yang baki setelah baginda minum itu diberi kepada sahabat bermula di sebelah kanan. Jika ada orang sebelah kirinya lebih tinggi tingkatannya, maka beliau berkata kepada orang yang berada di sebelah kanannya, as-sunnah an tu'tiya fa in ahbabta asartahu. As-sunnah an tu'ta fa in ahbabta asartahu. Jadi menurut sunnah, kamu terus diberi terlebih dahulu. Mana sunnah tu memang kamu berada di sebelah kanan, memang kalau mengikut sunnah, maka kamulah yang berhak untuk menerima. Tapi jika kamu suka, kamu bisa mengutamakan mereka. Kalau kamu mau, kalau sudi, aku nak berikan yang sebelah kiri sebab dia orang yang terhormat ataupun orang yang lebih tinggi kedudukannya. Tapi Nabi minta izin kepada yang kanan dulu. Jadi biasa-biasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila Nabi sebut begitu, Abu Hurairah menjawab, aku tidak akan mengutamakan sesiapa pun dalam memperolehi keberkatan minuman setelah engkau minumnya. Jadi dia nak dapatlah setelah Nabi minum, dia keberkatan minuman yang Nabi minum tu dia nak ambil. Jadi dia tak bagilah. Rasulullah tidak bernafas dalam tempat minuman, tetapi berpaling darinya. Jadi bila Nabi minum 3 kali tegukan, untuk diselangi dengan bernafas, Nabi tidak bernafas dalam tempat minuman tu. Sebaliknya Nabi palingkan. Minum seteguk, kemudian Nabi ketepikan minuman tu, dia bernafas, kemudian minum lagi, kemudian sisihkan makanan tu, minuman tu, bernafas, begitu maksudnya. Soal tidak bernafas, Nabi tidak bernafas dalam minuman tu. Itu dalam gelas itu. Kerana itu akan menyebabkan nafas kita tu kan mengandungi mungkin bau yang tidak enak dan sebagainya, berjangkit dalam makanan tu. Apatah lagi kalau dalam minuman tu, kalau minuman itu kita nak kongsi pula dengan orang lain. Tapi baginda berpaling darinya, mana bernafas tidak di dalam tempat minuman, ataupun dalam gelas ataupun cawan. Terkadang beliau berdiri lalu mengambil sendiri apa yang dimakan atau diminumnya. Mana berdikari, Nabi tidak suruh orang lain tolong ambil minuman pada dia atau makanan untuk dia. Sebab Nabi SAW bangun dan mengambil sendiri.
Demikianlah topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan beri manfaat. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.